الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muliakan Fatul Imam, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat lagi bersama. Mudah-mudahan majlis kita, halaqah kita, Rawdatul Ilmi pada malam ini akan menghasilkan redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah, amin. Malam ni kita sampai hadis yang penyakit umat-umat dahulu dah siap, Islam kembali dagang, Islam kembali asing. Betul. Hadis yang ke-9. Ini kurang sikit benda ni lah. Hujan dari tadi. Yang ada kita jalan, yang tak ada duduk kat rumah lah, berjalan-jalan dalam rumah. Baik, insya-Allah kita masuk terus ke hadis yang ke-9, Islam kembali asing. Kita baca sama-sama. Yang tak ada kitab pun boleh ikut sambil baca sama sekali. Kalau yang nak kitab, ada saya bawa 2 lebih. Ada 2 yang kalau nak. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Artinya, saya ingat baca hadis ni, ingat Tuba ya, Pulau Tuba. Pulau Tuba Langkawi. Dalam Quran pun ada dalam Tuba. Wa Tuba wa apa yang macam mana mula dah ayat ni. Tuba lahu wa husna ma'ab, macam tu pun. Untung bagi mereka. Dan tempat kembali yang baik untuk mereka. Tuba beruntung. Pulau untung di Langkawi. Baik, keterangan artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba, Islam bermula dengan pelik, asing. Ghariban, bada'a bermula, al-Islam, Islam itu dengan asing ataupun pelik lah. Dulu ni pelik orang mengamalkan Islam. Sebab kadang-kadang adat kita membudayakan. Adat tu biasanya nenek moyang lah. Kalau kita ada pengaruh nenek moyang kita orang Melayu,
kan? Nenek moyang kita pengaruh dia daripada mana? Antaranya India, ya, India, Sanskrit tu kan, tu yang ada menikah, orang bersanding, kan? Lepas tu benda-benda lain lagi lah, yang kadang-kadang adat itu tidak ada masalah sekiranya dia tidak berlawanan dengan syariat Islam. Maknanya adat tu boleh kita teruskan kalau tak ada apa-apa masalah. Dalam Islam kata okey, boleh kita buat, tak ada masalah. Itu al-adatu muhakkam, adat dia menjadi hukum. Adat dihukum tak selagi mana dia tidak bersalahan dengan syariat. Kemudian dalam keadaan dan ia akan kembali wasayaudu, dan akan dia kembali kama bada'a ghariban, seperti mana dia bermula dulu, dalam keadaan pelik, asing. Asing ni maknanya pelik lah, lain lah, berbeza, orang tengok boleh macam macam tu. Islam bermula macam tu. Mula, kemudian orang makin kenal, kemudian kembali pula orang tak kenal, jadi pelik. Antaranya ada no rupanya dalam Islam sebut. Dia jadi macam tu. Dia jadi benda yang kata macam tak biasa dengar, macam tak biasa buat, kan? Rupanya lah ada dalam Islam, rupanya ada dalam agama kita. Bisa tak kita dengar orang macam tu, kan? Kita pun tak tahu rupanya. Jadi kita nak Islam itu dia jadi syariat dan kita biasakan dia. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, fatuba lil ghuraba, fatuba, maka beruntunglah lil ghuraba, orang-orang yang pelik lah. Maknanya orang yang mengamalkan Islam. Keterangan negara kita ingat, negara kita Malaysia ni pun sama juga. Dulu kita panggil apa? Tanah Melayu. Dulu biasa aja pakai pergi sekolah pakai seluar pendek, tak? Tu imam pakai pendek apa tu ni? Dah tak pergi sekolah. Tak ingat dah, tak ingat. Lepas tu pakai tudung. Itu benda yang pelik dulu ni. Guru Mata Mahmud dulu ni, Guru Mata Mahmud cara kemas guru sekolah agama, dia kalau ada apa pakai skah gitu ya, apa kain luar tu, nama orang yang selendang itu je, nampak rambut semua sikit tu, dia tak kisah, biasa. Dia jadi ustazah. Dia jadi macam jadi tu berubah. Tapi lepas tu maknanya kalau orang pakai, maknanya waktu tu macam tu. Lepas tu orang pakai tudung, pakai tudung labu, orang pakai apa purdah, lagi pelik waktu tu kalau ada. Tapi tadi tak ada masalah. Kan? Artis menyanyi atas pentas pun pakai tudung, walaupun kadang-kadang nak menari sakan juga tengok. Dia jadi benda yang apalah. Anak-anak, budak-budak, pelajar-pelajar kadang-kadang biasa kalau pakai purdah, pakai niqab ni. Dulu waktu nak pakai malu segan. Lah, tak ada apalah. Walaupun kadang-kadang dia kata hak pakai purdah tu gelak kuat tu. Pasal dia tak apalah, pasal orang tak nampak muka. Kan? Tapi biarlah dia pakai dengan atas dasar takwa, bukan sekadar kadang-kadang orang pakai di keadaan dalam keadaan apa, nak ikut orang. Baik. Itu contoh-contoh lah dia kata kan, contoh-contoh mudah yang ada dalam masyarakat kita. Sangat sedikit penganut Islam mulai tersebar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Bila mula-mula Islam main, dia pelik.
kok mana kami duk sembah macam-macam Tuhan ada kan, Lata, Uzza, Manat, tiba-tiba mai suruh sembah Tuhan yang satu. Jadi pelik. Waktu tu tak pelik kalau kata do tawaf kok Kaabah tu telanjang. Style depa telanjang. Tawaf Kaabah tu tak pelik. Padahal itu yang patutnya pelik. Ada gutu. Sampai kadang-kadang benda yang pelik sepatutnya tak jadi pelik. Patutnya benda yang sepatutnya kita tak boleh nak anggap pelik, dia rasa pelik. Lagu tu terbalik. Semua sangat sedikit penganut dan pendukungnya, bermula sikit ya. Kalau dibandingkan dengan penentangnya, banyak yang memusuhinya. Jadi manusia ni memang jenis manusia ni, dia al-a'da, dia apa nama ni, dia musuh bima jahilu, dengan apa yang dia jahil. Dia tak tahu, dia musuh pada apa yang dia tak tahu. Hak tu kita tak, jangan cepat-cepat. Kita dalam kita lah agama pun, kita beramal pun, kita kadang-kadang kita tak tahu. Kita main semua tak tahu. Rupanya ada benda yang dia tak tahu sebenarnya ada. Dia tahu tu jangan ada kita duk sebut dah. Dia tahu 1 2 ya. Lepas tu dia nak kemas hak 1 2, padahal ada lagi hak nombor 3, nombor 4, nombor 5. Macam tu rupanya. Jadi lagi makin tinggi orang tu mengaji, belajar, luas ilmu dia, jauh pula perjalanan, dia akan bertambah dia punya view, pandangan dia lah kan. Hak yang duduk kok Bukit Raya dia tak pernah keluar Bukit Raya. Lain hak duk keluar duk Bukit Raya ke, pi duk Tang Pekan, pi ke apa nama, pi Kulim lain tak boleh pi lah. Pi apa nama ni, pi Melaka jauh dia lain. Pandangan dia macam tu. Jadi kita tu lagu tu lah. Jadi satu benda yang kita tak tahu, jangan terus kita menyatakan begitu dan begini selagi mana kita tak tahu cerita habis. Lagi mana kita tak buat kajian kan. Kadang-kadang kita cepat sangat, kadang-kadang kita menghukum sesuatu berdasarkan apa yang kita tahu. Kita biasanya kita hukum satu benda, menghukum apa benda tu, kita tak tahu ada 2-3 benda lagi yang sepatutnya kita ambil ia, baru kita buat keputusan. Baik, kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Islam hebat tak hebat? Sampai di mana? Cordoba, Spanyol. Betul, sampai Islam sampai tu. Kawasan tu habis semua. Islam sebar merata. Dulu sampai besar ada kerajaan di sana. Ramai para ulama yang keluar daripada sana. Ala ni tak ada lah. Negara barat lah kita pergi kan, Eropah bagus tu. Ala ni dulu Islam pernah bertapak di sana. Macam Turki diambil alih Sad, apa nama dulu ni Pak, Kemal Atatürk. Jadi lain, dia ubah masyarakat situ. Ala ni kembalikan balik kegebilangan Islam di Turki. Waktu Kemal Atatürk dulu Islam elok dah. Main so kawan-kawan ni, dia tak bagi hak ni, tak bagi hak ni. Arak dia luaskan, tudung tak bagi pakai. Azan dalam bahasa Turki kalau nak ada, dan macam-macam sekatan. Jadi orang tak kenal, orang tak tahu. Jadi bila pemerintah hak yang lain ni yang Islamik, yang kita kata agak kita nampak keislaman dia ubah sikit. Ubah kata terus total, akan jadi masalah kan. Nak bagi kefahaman kepada orang bukan senang. Baik, sampailah dia jadi satu benda yang biasa, yang tak pelik. Baik,
Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia, bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Bukan takat orang bukan Islam pandang pengamalan ataupun perkara yang dalam Islam tu pelik, tapi orang dalam Islam sendiri pasal dia tak mendalami ilmu Islam. Dan kadang-kadang mereka ni sebenarnya mereka belajar nama Islam tapi belajar daripada orang-orang yang tak mengenal Islam. Kan belajar di mana? Di dengan orang-orang bukan Islam. Balik dulu ni ramai ada lah, ni pun ada, tapi kita kata lah ni saya ingat okey je lah kan? Mengaji di barat contohnya yang langsung tak ada mengenal Islam, dia akan jadi masalah lah kan? Bawa balik tu, dia tak balik, dia tak kenal Islam lah. Dia tak tahu lah tutup aurat tu wajib. Dia tak tahu ni. Itu yang dulu ni kita bila dipegang oleh orang yang kurang latar belakang ataupun ilmu agama Islam, waktu jadi Menteri Pendidikan daripada dulu ni, Jawi dia hapus, tak ada Jawi kan. Kita pun dia pun dah pi lah, kita pun sebut pun mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa lah kan. Dengan pakaiannya dia, dengan pakaiannya kan, lagu mana pelajar-pelajar ketika itu kan, kita orientasi ke sana lah, tapi ke Islam. Pasal orang Islam sendiri yang tak benar-benar mengenali ataupun mendalami ilmu Islam itu sendiri. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam, yang sangat komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Jadi orang yang mengamalkan Islam ni dia jadi pelik, tengok je kan, lain macam je. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Tak berapa nak sihat dia tu. Tak pelik ya. Baik, contohnya kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Ni bisa jadi ni. Dia tak kisah ni, entam tak heran. Sekeluar. Dia tak kira patutnya mereka tu patut lagi hampa tak bersopan, kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Dia tak nampak lah betul. Ni majlis ni kena duduk. Jangan tu begitu. Maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau terkutuk. Ini tak ada dah kot ni kono. Tak ada lagi. Tak tahu lah. Ada mesyuarat ke apa kau kan. Tu lejak sampai habis waktu. Tak kena tinggal hujung-hujung waktu. Buat apa ni perkara ni lah. Maknanya kita tak hormat. Kadang hormat, kalau hormat sikit. Hormat takat apa nama azan ya. Lepas tu lejak lepas sembahyang dak tu tak boleh juga. Kita pontisannya azan ni hormat sikit. Hormat pi tong tu lah. Habis hingga waktu-waktu sembahyang. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Yang ni kalau nak bagi contoh banyak sangat lah. Contoh nak kena sedarai satu-satu yang ada. Banyak perkara yang kita tengok dalam negara kita sendiri pun dia tak tahu benda tu memang Islam anjurkan. Dia duk fikir akal dia aja.
Persepah buat ni, persepah buat ni, rupanya Islam yang suruh buatnya tu. Dan dia tak ada fikir pun hak yang dia buat tu siapa yang suruh, ke main suka-suka dia aja. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilm ila akhir ayat. Ada di antara orang yang mengikut hawa nafsunya. Lebih dahsyat ayat ni sebut ada orang dia bertuhankan hawa nafsu. Pastikan apa yang kita buat mesti ada sandaran, ada asasnya dalam agama kita. Mesti ada pula. Mesti ada. Pasal apa buat gini? Ada disebut. Ada asasnya. Baik, kita pergi terus ke hadis yang ke-10. Boleh tu, tu kan kita urai sikit-sikit. Agak kita faham tu, kita pergi terus pergi lain. Hadis yang ke-10, bahaya kemewahan. Yang ni kita pun patut jaga ni. Baik, kita baca. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku kita tu tak ada pun kan. Kita tunggu kita orang tu kita tambah. Bila disebut Rasulullah, kita tambah dengan sallallahu alaihi wasallam. Baka lilladhi kana fihi minan ni'mati walladhi huwa al-yawma fihi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada pula, tadi tak ada. Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi sohfatan ya wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu yawma idzin khairun minna al-yawma natafarraghu lil'ibadah wa nukfa al-mu'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi biasakan kita bila sebut para nama para sahabat, kita sebut apa nama Sayyidina, tuan kita. Itulah kita satu penghormatan. Jadi bila kita sebut macam tu, bila kita sebut lagu tu, barulah kita rasa mereka ni bukan orang yang biasa-biasa macam kita. Kita macam kita duk panggil
nama kawan kita. Jadi baru kita rasa takzim, ataupun kita membesarkan, ataupun kita menghormati, memuliakan mereka. Tanda tu kan. Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Ini seronok noh. Duduk dengan Rasulullah dalam masjid. Kita ni mudah-mudahan ada peluang besok ni di akhirat nanti duduk dalam syurga, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama lah, selalulah kita duk ingat seronok kan. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair. Bila sahabat-sahabat ni duduk dengan Rasulullah, mai Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tiada ada di atas badannya. Tengok Sayyidina Mus'ab mai, tengok Sayyidina Mus'ab tu tak ada di atas badan dia kecuali selembar selendang burdah. Kita ada qasidah burdah. Burdah tu selendang. Siapa nama qasidah burdah? Burdah tu siapa? Imam Busiri. Imam Busiri dia waktu dia sakit, Rasulullah mai kat dia, mimpi jumpa Rasulullah, kata punya qazah. Rasulullah mai, mimpi Rasulullah baca ubati dia, kemudian ambil selendang dan dia tutup, macam selimutkan Imam Al-Busiri. Terjaga daripada bangun, dia tu lumpuh. Terjaga dia bangun, dia sembuh macam sedia kala. Macam apa dia mimpi Rasulullah? Dia telah Al-Imam telah mengarang qasidah burdah. Habis dia karang, mimpi jumpa Rasulullah. Jadi antara salah satu kita nak cara nak berubat, bagi dengar qasidah burdah. Orang yang sakit tu bagi dengar qasidah burdah selain daripada ayat Quran ke, japi apa ke, bagi hal lain, bagilah boleh, tak ada masalah. Pasal memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan takat tu, ada macam-macam benda yang ada dalam tu kan. Jadi bangkit tengok, sebagian ulama sebut kata memang ada selendang atas badannya waktu tu. Ya, berkat gitu kan. Jadi yang ni cerita adik lah, semua teringat tu saya cerita bila. Kecuali selendang yang bertampal dengan kulit. Tampal ni maknanya uzur lah kalau macam tu kan. Maknanya tak elok, tak berapa nak ni lah, tapi lagu tu lah. Zaman Rasulullah, zaman dulu tu lagu tu lah. Kesusahan, agak orang susah lah. Kita lah ni mewah sangat. Macam kita duk kata lah, baju saja untuk suami satu almari, untuk isteri dua. Pasal mereka selalu kenduri ya baru baju kan tak? Belakang ada. Kalau raya, orang lelaki pasang ya. Kadang-kadang tak payah beli ya, guna hak tahun lepas 2 elok lagi. Ya. Orang perempuan tak boleh. Paling kurang 2 pasang. Ini untuk raya pertama, ini untuk raya kedua. 2 tu kira sikit roman lah. Tak apalah, orang perempuan dia lagu tu lah cerita dah. Sebab kita baju, kalau meh nak baru, lagi sakan kita. Baik. Jadi banyak susah hidup waktu tu. Kami duduk susun lalu duduk semuak balik 40 hadis insya-Allah akan diterbitkan esok ni, cerita pasal baru selesai malam duduk baca, duduk tengok hadis tentang kelebihan orang yang hafaz Al-Quran waktu perang Uhud. Perang Uhud 70 orang Islam yang syahid, yang mati syahid, 70 orang Islam. Jadi bila selesai peperangan, dikumpulkan sahabat
para sahabat yang telah gugur syahid syuhada perang Uhud. Kemudian nak dikebumikan, depa tak mandi, tak dimandikan, biar dengan darah-darah depa tu. Dia tidak dimandi dan dengan darah-darah depa tu dikebumikan. Kita mazhab kita Syafi'i tidak disolatkan sembahyang, tapi ikut mazhab lain dia harus. Tak apalah, yang tu membicarakan hukum. Ini nak cerita bila tiba ke beberapa jenazah, 2 orang ataupun 3 orang jenazah, Nabi akan tanya, di antara 2 orang ataupun 3 orang ni yang mana lebih banyak hafaz Al-Quran? Apabila ditunjuk, fa idza usyira, apabila ditunjukkan kepada salah seorang yang lebih banyak hafaz Al-Quran, jenazah itulah yang akan dimasukkan dulu ke liang lahat. Itu satu penghormatan kepada ahli Quran. Tapi kalau nak sebut perang Uhud tu, memang waktu tu nak cari kapan nak tutup badan sebelum ke bumi tu pun susah. Sayyidina Mus'ab bin Umair sendiri pun tak ada apa kat dia. Ada lebih kurang selembar macam tu. Jadi kata-kata selembar purdah, selendang tu. Tutup muka, kepala atas, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Ni nak kebumikan ni. Sayyidina Mus'ab bin Umair salah seorang yang syahid waktu perang Uhud. Radhiyallahu anhu. Baik, kita terus baca ni. Tak kala Rasulullah SAW melihat kepadanya, tengok dalam keadaan sedih lah kan, selai je ada kat badan tu dengan selendang tanpa air pula. Baginda menangis sallallahu alaihi wasallam, menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika berada di Mekah dulu. Jadi Mus'ab bin Umair ni dia asalnya ahlu Mekah, penduduk Mekah yang ikut berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu di Mekah tu, ada dalam kurungan sebut kerana dimanjakan ibunya, anak kesayangan lah kan, orang yang ada harta kan. Saya cerita lagi, walaupun saya ingat dah pernah cerita dulu ni kan. Dia punya minyak wangi Sayyidina Mus'ab bin Umair tu boleh dibau lama, walaupun satu tempat tu yang dia pernah duduk. Maknanya kita kata mudah cerita, mai duduk di masjid. Mus'ab bin Umair duduk di masjid ni, mai masjid ni. Mai waktu pagi, lepas tu dia pergi keluar, pergi tang lain. Dia tak mai dah hari tu, dia pergi tang lain. Contohnya masjid dia ke apa kan. Had orang yang mai waktu asar, mai waktu maghrib tu, dia mai masjid, dia boleh tahu kata Mus'ab bin Umair ni tadi mai sini pasal bau dulu. Kemas lah. Tak macam kita minyaknya isen RM5 pakai hari ini, tak ada habis bayar, habis dah hilang bau. RM5 badannya. Ya, mahal satu. Kemudian bau ni tak ada orang lain yang bau macam tu. Maknanya special edition. Saya sebut saya kira tak betul. Lama balik dari Scotland cakap tak betul kan. Baik, kerana sangat dimanjakan ibunya. Limited edition punya. Limitednya tak ada. Dia saja yang pakai, maknanya mewah, hebat waktu tu. Tapi akhirnya tengok meninggal dunia dalam keadaan yang bagaimana. Dia sanggup meninggalkan kemewahan kerana akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi esok Allah Ta'ala gantikan lebih hebat daripada apa yang dia pernah dapat waktu dia mewah sebelum hijrah, sebelum dia masuk memeluk Islam. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang, kerana berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Allah Ta'ala puji muhajirin dan ansar dalam Al-Quran. Masya Allah, kata-kata kan, orang pertama
pembantu Rasulullah yang bersama-sama Rasulullah untuk mengembangkan Islam sampailah kepada kita pada hari ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Jadi Nabi pun sebut lagi, habis dah, tak habis tengok Sayyidina Mus'ab bin Umair. Rasulullah menangis, mengenangkan dulu dia seorang yang sangat mewah lah ni, tengok dalam keadaan yang Masya Allah kan? Tapi dia redha dan dia dalam keadaan hati tenang kan? Buat apa kaya kalau susah hati? Lebih baik kita miskin tapi senang hati, dan hati pun tenang. Berapa ramai orang kaya yang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Kita nak kaya, tapi sebenarnya sama aja kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang lain bagus ni, sama aja. Baik, bagaimana keadaan kamu pada, kalau kita nak iri hati, tak payah iri hati ataupun kita tak payah duduk kita bandingkan keduniaan. Kita tengok orang akhirat itu tak apa. Kan? Tengok akhirat, kita tengok kurang banyak, yang tu kena. Sebab kadang-kadang kita suka bandingkan kita dengan keduniaan, benda-benda yang keduniaan. Babak akhirat ni kita jarang nak tengok, jarang kita nak bandingkan. Bukan kita nak bandingkan untuk kita nak bermegah-megah dah, untuk kita menginsafi, untuk kita rasa kurang banyak. Bagaimanakah keadaan kamu satu waktu nanti? Pergi ke satu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu sore dengan pakaian yang lain pula. Pagi petang pakaian lain. Dan bila diangkatkan satu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain. Awak mai satu hidangan, makan, baru nak mula makan, mai pula yang lain. Tak habis makan lagi, mai pula penuh meja. Kita macam tu. Rasulullah bayangkan kalau nanti kamu satu hari ni macam ni keadaan kamu. Tambah tu imam lagi ke? Tak. Boy, dia jamu tu lah. Ada kad nikah tak imam? Ni. Saya ada kan ni. Saya ada kan ni. Depa tangguh belas puluh ni. Lain kali buat juga, pernah buat. Orang nikah dengan orang Terengganu, mai sorang-sorang je mai. Pasal keluarga duk ni lagi. Duk kit di Terengganu hari ni kot. Buat hari ni kau sama kita. Buat habis, jadi tak ada nak bersiap, lain kali mai sorang je. Tu pun pengantin lelaki, dia bukan duk di Terengganu, duk di Pahang. Mai daripada Pahang. Mai daripada Pahang mai. Mai berapa orang ni? Seorang je. Duk fikir-fikir, kita dengar apa kesian tau. Kan, betul keluarga mentua. Kira tadi ni kira lain kira habis akad nikah tu kita doa khusyuk lah, dengar macam suara apa ni kita. Tak apa, budak mana teriak, rupanya pengantin tu teriak. Sedih orang sana. Haru. Ada terharu kot. Online lah ni, mudah kan? Online. Pakat duk ambil, ada 3 orang tu ambil handset, ni rakam. Bukan rakam saja, apa pun online. Ni tu online lah tu, ke orang Terengganu. Online Ustaz. Bukan ni Ustaz, yang ni. Kamera ni ada dua kamera tu. Kamera ni Ustaz. Kita pun Assalamualaikum, apa khabar orang Terengganu? Tok Imam pun. Lepas tu juru kameraman angkat lagu ni lah. Tu imam sempoi kata lagu ni tak apa. Tak apalah yang tu. Pipi kenuri tengok. Ni nak menjadi ria tak, duduk hai kami tidak. Mula-mula letak udang, sampai udang besar. Lagi mai ayam pula, sambil ayam sap merah apa. Lagi mai daging, pisang, batal pisang. Lagi mai pula ni Ustaz, kalau nak try ni daging tapi kentang. Dua. Lagi
penuh meja. Tak mana lagi ni. Ambil meja ke ambil kursi duduk orang pula. Kita lagu tu lah. Tempat-tempat Tok Imam. Tok Imam ni tak tahu lah. Tok Imam kami lagu tu. Aduh letih makan. Ya Allah. Itu nak abang kata kita pada hari ini macam tu. Baik. Dengan cucuknya dan sebagainya. Habis-habis tu jom kami nak kena balik lah. Ni ada lagi. Bawa balik pula. Tengok ada apa. Ada kicap. Itu kita hari ni. Dan bila diangkat satu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Rumah ni Masya Allah menghiasi dengan macam-macam. Sibuk dengan rumah, cat rumah dengan apa nak beli perhiasan, main nak raya, tukar langsir, tukar sofa, beli ni. Macam tu kita hias rumah ni macam istana. Macam nak duduk selama-lamanya. Tak mau mati lah. Kalau nak mati pun, kalau mati pun tanah lah rumah tu juga. Kita tak buat di sini kan. Tak buat, tapi negara lain, tempat lain, Arab mengenang tu dia buat rumah, ubahlah rumah. Kalau kita ada buat lagu tu, kita pergi mana-mana ada Tok Wan dalam rumah, dalam kubur. Tok Wan kubur dalam rumah. Mak ayah nak pergi keluar, anak dalam rumah tak berani lah orang. Duduk seorang kan. Maka jawab sahabat, macam mana keadaan kamu waktu tu? Yang pertama sebut dari sudut pakaian berganti. Kedua, hidangan. Yang ketiga, perhiasan rumah. Nah, abang kata kemewahan yang sampai macam tu lah. Ni contoh lah, macam-macam lagi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, saya nak konti. Allahu Akbar.